bahawa dia telah berkhidmat kepada 400 orang guru. Jadi seorang yang alim itu guru dia banyak, dia tak boleh seorang. Cuma mursyidnya perlu seorang, guru tu dia banyak. Kalau kita nak alim, dia kena ramai guru. Ada orang kata tak boleh ramai guru dan sebagainya, itu salah lah. Belajarlah sebanyak yang kita nak belajar pun. Kalau orang kata apa, melarang kita untuk belajar daripada mana-mana guru, itu orang tu memang silap lah. Mursyid sahaja yang perlu seorang. Mursyid. Kalau nak belajar apa orang guru, belajarlah. Zikir, nak zikir macam mana, berapa banyak jenis zikir, zikir lah. Nak doa, banyak mana doa, doa lah. Betul. Tetapi yang menjadi amalan tetap, itu yang kita kena, daripada amalan mursyid tuan guru kita, iaitu kita kena tetapkan. Nak beramal, beramal lah. Kalau kita ikut Nasyabandiyah, ikut Syazili, apa masalah? Tak pernah, Rasulullah tak pernah larang mana-mana orang gitu. Kesemuanya itu ialah orang yang cuba menjadikan tarekat ini seperti sebuah parti. Yang tak boleh masuk ajaran lain kata. Ini dia juga. Itu salah. Bila kita kata kita masuk dia saja, maka kita telah menyekat segala bentuk ilmu. Sedangkan Allah suruh kita belajar macam-macam ilmu. Siap orang itu dia daripada Rasulullah. Ulama kata, kita baca ni, wa kullu min Rasulillah multabisun. Jadi mengapa kita perlu sekat semua ilmu yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka belajarlah sebanyak ilmu. Carilah sebanyak tuan guru, tak jadi masalah. Ketika mana Ustaz belajar dengan Syekh Syuaib Arnaud, Ustaz cakap dengan tuan guru Ustaz. Ustaz mula-mula takut nak cakap dengan tuan guru Ustaz. Ustaz pergi belajar dengan Syekh Syuaib Arnaud. Syekh Syuaib Arnaud ni, abang dia Syekh Abdul Qadir Arnaud. Tuan guru kita selalu sangat marah pada Syekh Abdul Qadir Arnaud. Kerana apa? Kerana dia banyak mempermainkan hadis Rasulullah SAW. Keturunan Arnaud ni, yang satu keturunan ni memang semuanya jadi pakar hadis. Sebenarnya Syekh Abdul Qadir Arnaud dia datang ke Jordan pergi ke Arab Saudi. Dia jadi Wahabi di sana. Begitu juga dengan Syekh Syuaib Arnaud datang ke Jordan. Dan Syekh Syuaib Arnaud ni belajar dengan muhaddisnya Syekh Nasruddin Albani. Maka akhirnya jadi Wahabi. Tapi Syekh Nasruddin Albani pergi ke Jordan, dia tetap di situlah. Tetapi berlaku beberapa pertemuan antara Syekh Syuaib Arnaud dengan tuan guru kita Syekh Hasan Segar. Maka Syekh Syuaib Arnaud ini tidak seperti Wahabi yang lain-lain. Dia jenis Wahabi yang terbuka sedikit berbanding dengan Wahabi yang duduk dekat Mekah. Sebab dia dah berlaku pertemuan, perbincangan, perdebatan dan sebagainya. Jadi Ustaz belajar juga dengan Syekh Syuaib Arnaud, belajar Subulus Salam dan sebagainya dengan dia. Jadi Ustaz takutlah, mula-mula takut nak beritahu. Tapi sampai satu ketika tu, tuan guru macam bagi hint. Tuan guru macam bagi hint tentang mempelajari tu, jangan takut untuk beritahu pada dia apa semua. Belajarlah berapa banyak ilmu pun. Maka Ustaz menjaga dengan dia, tuan guru aku belajar dengan Syekh Syuaib Arnaud, macam mana boleh tak? Tuan guru akhirnya Ustaz cakap. Maka tuan guru kata, kau belajarlah dengan 1000 orang alim sekalipun. Hatta kalau dia Mu'tazilah, kau belajar daripada dengan Mu'tazilah. Kau jangan belajar Mu'tazilah daripada Ahli Sunnah, kau takkan tahu perkara sebenar. Kau nak belajar tentang Ahli Sunnah, tentang Ahli Sunnah, belajar daripada Ahli Sunnah. Kau nak belajar tentang Mu'tazilah, kau belajar dengan Mu'tazilah. Kau nak belajar tentang Syiah, kau belajar daripada orang Syiah. Jangan kau belajar daripada mulut orang yang menyerang dia. Maka kau akan dapati segala bentuk yang dibuat itu adalah salah belaka. Sedangkan kau boleh menilai kemudian. Tapi syarat dia, mesti kita mempunyai kekuatan ilmu. Hanya tuan guru yang mursyid saja membenarkan orang-orang tertentu yang pergi belajar. Yang berlawanan lah. Tapi kalau yang tak berlawanan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, belajarlah sebanyak nak belajar. Tak jadi masalah. Itu kalau orang tu dah mampu, barulah dia boleh pergi. Seolah seperti mana Sayyidina Umar pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku nak belajar tentang kitab Injil. Boleh tak aku belajar kitab Injil ni? Kemudian Rasulullah melarang Sayyidina Umar daripada belajar kitab Injil. Rasulullah kata, cukuplah bagi kamu Quran. Kerana apa? Kerana mungkin pada waktu itu Sayyidina Umar belum cukup mampu untuk mempelajari kitab Injil. Untuk mempelajari kitab Injil. Banyak lagi perkara yang dia perlu belajar tentang Islam, atau amalan, atau kekuatan hati yang menyebabkan seseorang tu cenderung pula ke arah itu.
Kan? Ustaz belajar juga berkawan dengan orang Syiah, duduk orang Syiah, kawan baik Ustaz orang Wahabi. Ustaz tak jadi Wahabi. Ustaz jadi Wahabi. Cuma bayangkan kalau seseorang tu macam ni, seorang yang kuat, dia tidak akan terkesan dengan kekuatan. Orang yang lemah akan mengikut orang yang kuat. Contohnya, kita ni dijajah oleh orang Portugal, kan? Maka kita ni akan jadi seperti orang Portugal. Bila kita dijajah oleh British, kita semua ni British. Pendidikan British, cara hidup British, lepas tu undang-undang British, semuanya British. Cara cakap, perkataan apa yang British pun semua kita ambil daripada dia. Cara hidup kita, pengurusan semua ambil daripada dia. Kenapa? Kerana kita lemah. Kita lemah lah, maka kita dijajah dan kita mengikut orang yang kuat. Sunnatullah dalam dunia tu begitu. Kita mengikut. Jadi kita ni nak tahu kita ni kuat tak kuat kita punya ilmu, kan? Kita pergi jumpa orang Syiah, kita jadi Syiah. Jumpa orang Wahabi, kita jadi Wahabi, kan? Jumpa apa pun kita jadi orang tu. Kenapa? Kerana kita lemah. Kita ikut terima je, kan? Kita ni tak tahu. Maka kita kena kuatkan jati diri kita. Kita dah ada ilmu kita yang mantap dan kita boleh buat perbandingan. Ada benda yang kita boleh terima, ada benda kita tak boleh terima, dan sebagainya. Begitu dalam tarekat. Dalam tarekat ada juga yang kita boleh terima. Dalam tarekat ada juga yang kita tak boleh terima. Ada yang bentuk-bentuk yang mengipik-ipik, ada yang sudah sampai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tarekat. Kan dia dah diberitahu dalam kitab ni, dalam yang sebelum ni kita belajar. Jangan kau terkesan dengan syatahat orang-orang tasawuf, semua orang tarekat yang mendakwa diri mereka tarekat. Jangan terkesan. Walaupun kau mempelajari tasawuf, jangan terkesan. Ini yang Ustaz pernah dengar, kan? Tapi Ustaz tak nak jatuhkan air muka orang tu bila ada orang tanya, kan? Betul ke Ustaz ni boleh sampai ke syurga ni? Kalau Ustaz tak kata, dia orang lebih tua daripada Ustaz. Kalau Ustaz kata, mana ada, merepek semua tu, kan? Sebab kita tidak akan boleh masuk ke alam itu, melainkan kita sudah pun meninggalkan alam ini, baru kita boleh masuk, kan? Sebab kalau kita dah masuk alam itu, kita tak akan boleh masuk alam ini, kecuali yang perginya roh. Ustaz boleh terima. Tetapi apabila dia kata zahir dia dah sampai syurga, Ustaz tak boleh terima. Ustaz tak boleh terima. Alam roh tak ada masalah. Dah sampai langit ke-7, dah masuk dalam neraka, kau tak ada masalah roh, kan? Sebab roh itu yang membolehkan kita pergi ke mana saja, yang boleh membolosi setiap alam, kan? Tetapi kalau kata zat dengan zahir dengan zat dia, saya tak boleh terima. Oleh sebab tu bila dia, orang tu kata, ada orang tanya depan orang tu kata dia dah sampai ke syurga Allah, naik tingkat-tingkat dan sebagainya, kan? Lepas tu orang tak ada tanya, betul ke Ustaz orang tu boleh sampai syurga? Ustaz pun mengambil jalan apa, tidak mengira dan tidak mengata tidak, gitu. Sebab Ustaz tak nak dia tu, kita tak boleh kata tidak pada dia, kerana kita jangan terikut dengan syatahat dia, lantak dia lah, dia nak kata apa kan sebagainya, dia ada tuan guru dia. Tetapi yang kita tahu dia tidak akan mungkin. Maka Ustaz menjawab, sebenarnya ruh alien yang akan sampai ke dalam syurga. Ustaz kata ruh, Ustaz tak kata zat. Memang ada roh-roh yang roh-roh yang akan boleh masuk syurga yang dipanggil sebagai ruh alien. Tapi roh lah, bukannya zat, gitu. Kan ada orang yang ngipik-ngipik, pergi ke dalam syurga, pergi jumpa Allah lah, apalah, mengipik semua. Jadi oleh sebab tu, belajarlah sebanyak mana kita nak belajar. Ada banyak tuan guru, belajarlah. Dan Imam Syibli ni kata dia